Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Esok merupakan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun 1438 Hijriah. Kita masuk tahun baru dalam kalender Islam. Dan jangan lupa siaran langsungnya esok di TV1 bermula daripada pukul 8 pagi. Esok tidak ada siaran Selamat Pagi Malaysia. Betul. Tidak nampaklah muka Hisham pagi esok. Tak apa, kita memberikan satu perkara yang lebih besar daripada saya. Tapi hari ini kita nak lihat muka-muka yang kita kata kacak-kacak dan cantik belaka yang akan menghiasi Selamat Pagi Malaysia anda pada pagi ini untuk bercakap mengenai tayangan khas sempena dengan Maal Hijrah pada esok hari. Kita bersama dengan para pelakon drama untuk Maal Hijrah untuk esok, Aisyah, Afiq dan juga Ungku Ismail. Nama sama dengan saya, tapi dia ada Ungku di depan. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami. Ketiga-tiga pelakon-pelakon yang hebat. Kita kata memang bakal menerajui kita kata industri drama dan juga filem tanah air. Jadi bercakap mengenai drama yang dilakonkan teledrama yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah kalau nak kata pendatang baru, tidaklah baru sangat. Pendatang baru juga. Tapi sebelum ni ada juga berlakon dalam karya yang lain juga. Ada. Jadi untuk Aisyah sendiri berlakon dalam satu teledrama yang kita kata sedikit bercorak kita kata kemanusiaan, keagamaan dan sebagainya. Untuk Aisyah bagaimana pengalamannya? Bagi Aisyah dalam telefilm ni, cerita dia berkenaan dengan agama. Jadi Aisyah rasa macam Aisyah dapat sampaikan mesej. Banyak mesej lah sebenarnya dalam cerita ni. Watak Aisyah dalam cerita ni, Aisyah adalah kawan kepada heroin dalam cerita ni, which is Suraya nama dia. Surya. Surya. Dia banyak sangat job jadi Jadi Surya mendongak tu. Surya. Jadi Surya tu adalah heroin dalam cerita ni, which is Tengku Hanis. Dia tak dapat datang hari ni. Saya kawan kepada dia lah. Nama saya Julia. Karakter saya ni dia agak beragama juga, tapi dia tak berapa sopan. Tapi dia bukanlah tak berapa sopan, tapi macam konflik identiti tak lagi? Dia konflik identiti bukan? Dia macam tintong-tintong juga. Dia komedi cerita ni sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama dia sampaikan mesej keagamaan lah. Okey. Untuk Afiq sendiri macam mana peranan? Nanti kita nak cerita sebenarnya. Kita nak kenal karakter dulu apa semua. karakter dia watak Andre. Andre ni dia bos kepada Surya. Bila Andre ni sebelum ni bos dia macam teruk. Lepas tu tiba Andre wujud kat dalam pejabat tu. Okay, dia adore kat Andre ni. Okay, dia macam dia suka cinta dekat Andre, tapi dia macam Andre ni macam tak macam biasa je. Tak ada apa gini. Tak ada feeling lah. Tak ada feeling. So I play macam tu lah. Okey. Tak ada apa lah. Ungku kali ni memilih untuk berlakon, bukan mengarah. Selalu kita lihat Ungku pada mengarah juga. Banyak karya-karya Ungku juga telah pun diterbitkan dan disiarkan. Jadi untuk pengalaman kita kata berlakon dalam hasil karya orang lain, bagaimana Ungku sendiri menginterpretasikan dan menterjemahkan pemahaman pengarah ke dalam bentuk lakonan yang berkesan? Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya bila masuk set, kita sebagai pelakon. Dia harus dibezakan. Pengarah tu dia di dalam dunia yang lain, di dalam department yang lain. Kita tak boleh nak compare, kita tak boleh nak apa. Kita belajar tengok apa seni yang dia boleh bagi, cara dia. Setiap orang ada cara masing-masing. Kalau awak nak interpret benda ni, contoh satu lakonan kayu, mungkin pada orang ni tidak. So apa benda yang kita boleh ambil? Budak-budak baru mungkin digelar dengan perkataan-perkataan keras macam tu. Tapi pada saya, mereka masih ada lagi perkara-perkara yang baik yang kita tak timbulkan, kita tak keluarkan lagi. Jadi untuk ni watak saya ustaz. So hari ni sebenarnya ada telemovie saya juga, Jubah untuk ustaz. Saya buat di Dorki because terlalu banyak sangat watak ustaz. Cerita-cerita Melayu ni memang suka sangat watak-watak ustaz ni. Yang kelakarnya ialah ustaz ni bila beri salam dia jadi pelik. Bila orang biasa beri salam, Assalamualaikum. Tapi kalau ustaz, Assalamualaikum.
kenapa dia kena cakap macam tu? Maksudnya begitulah. Tapi saya buat dia biasa-biasa je. Dia lebih pada ilmu dia. Bagaimana dia membantu heroin. Saya supporting je sebenarnya untuk heroin. Macam Hisham bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Personality macam ni. Okey. Tadi dah dibongkar sikit. Ini konsepnya komedi. Komedi. Sinopsisnya keseluruhan apa yang kita boleh akan faham dengan tele ini nanti. Siapa boleh cerita? Sinopsis lebih kurang. Sinopsis. Sinopsis. Sinopsis cerita ni dia berkenaan dengan Suraya ni. Surya ni. Siapa Suraya ni? Suraya ni. Sebab selalu dapat watak Surya. Dia macam nak dekat sama So maafkan saya. Gitu. Surya ni dia ada penyakit tau sebenarnya dalam cerita ni. Dia bila dia malu, muka dia akan merah. Bila dia nampak orang yang disuka. Bila dia nampak orang yang disuka. Blushing lah tu. Orang yang disuka dalam cerita ni, dia lah. Mereka berdua lah. Masalahnya ustaz ni. Bila nampak perempuan dia suka pun muka dia merah. Ustaz kena cover. Ada penyakit. Dia tak boleh nak cover. Jadi yang mana satu dipilih, yang mana satu dia suka sebenarnya? Tu kena tengok lah dalam cerita. Tak boleh bagi tahu. Itu kemuncaknya lah. Yes. Okey. Apa pengalaman yang menyeronokkan untuk sebabnya satu-satu cerita, tak kisahlah drama ke filem, apa-apanya biasanya penonton ini dia akan diumpan dengan sesuatu. Kalau Hafiz ni apa agaknya yang boleh katakan sebagai umpan untuk nak Afiq bawa pancing? watak ustaz dalam cerita ni juga sebenarnya. Dia kira pakai songkok, lepas tu ada fashion baju Melayu juga. Lepas tu dia punya karakter macam dia macam kasar. Tapi macam mana kasar tu nak jadikan komedi. Faham tak? Dia macam straight punya orang sebenarnya, tapi macam mana nak jadikan komedi. Elemen-elemen reaction muka tu yang penting. Masa lakonkan watak ni lah, Andre ni lah. Ini watak yang sebegini pertama kali dilakonkan oleh Afiq ke sebelum ni pernah ada lakon Sebelum ni pun pernah ada juga, tapi saya buat kelainan sikit tak sama dengan watak-watak sebelum ni lah. Ungku sendiri bekerjasama dengan Afiq dan Aisyah, macam mana pengalamannya? Alhamdulillah. Ni orang-orang yang hebat. Cuma macam saya cakap tadi, hebat dia terletak pada diri mereka sendiri. So maksudnya dia mungkin tidak sehebat awak, awak mungkin tak sehebat dia. Jadi pada saya setiap orang ada keistimewaan dia masing-masing dan mereka menunjukkan keistimewaan mereka. Jadi itu dah cukup baik dah. Kita tak perlu nak tanya lebih. Kita sekarang ni kita saksikan antara segmen-segmen Itu di Putrajaya bagi mereka yang tak tahu. Tapi cantik dia punya cara shoot. Fotografi. Siapa dia punya pengarah untuk fotografi tu? Apa dia? Nizam Zakaria. Pengarah fotografi. Fotografi. Adi Mariza. Pengarahnya Nizam Zakaria. Kita harus bagi kredit Cerita kerana cantik dia punya cara ni. Alhamdulillah. Bagus. Pelakon-pelakon lain siapa selain pada anda bertiga? Tunku Anis lagi siapa? Hero-nya siapa? Kalau ini bukan hero kan? Hero ada. Macam hero saya lah. Macam itu. Tapi tidak menyelamatkan apa-apa keadaan pun. Hero je lah yang keluar daripada rumah bawa heroin meletup kat belakang kan. Itu hero pada saya. Tapi Terakhir dia utama je lah. Hero ni liket je lah. dia kira macam untuk lelaki saya yang pertama lah. Keduanya dia sebenarnya sama je, lebih kurang. Dia lebih pada ensemble. So akan ada berlaku konflik antara dua watak ustaz ini nanti? Konflik ialah saya dengan heroin. Dengan dia sebenarnya tidak ada konflik sangat. Berkawan. Lebih kepada dia dia lebih kepada didikan. Dia lebih kepada, dan dia yang jemput saya pergi ke office dia semua. Dan untuk memberi ceramah. Waktu itulah ternampak yang Tunku Hanis ni. Dan kemudiannya Tu baik muka merah tu. Muka merah tu. Muka merah tu. macam kena barbecue dah muka. Dalam teledrama ini Aisyah bertudung. Saya bertudung dalam Kalau drama ni. selepas inilah insya-Allah, kalau alhamdulillah kalau nama Aisyah makin naik dan makin dikenali. Tetapi Aisyah dikenali dengan watak-watak yang berbentuk keagamaan. Adakah Aisyah selesa untuk dilabelkan dengan watak-watak sebegitu dan untuk mendapat tawaran kerja untuk watak-watak seperti itu? So far pun Aisyah banyak dapat tawaran yang berperwatakan bertudung. Jadi tak jadi masalah untuk Aisyah lah. Pelakon boleh melakukan semua watak. Yes, betul. Macam Pakai songkok pun dia okey. sebab kalau tengok Ungku punya personality sekarang ni, dia menjadi ustaz dia sangat berbeza. Tapi inilah keistimewaan pelakon. Tak semua orang boleh jadi pelakon. Saya pun tak boleh. Is mungkin boleh.
Isyam dia boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum tu dah ada saya dah. Baju salam dulu. Salam dia skrip tak lepas. Bunyi dia punya bunyi Arab dia tu mesti ada sikit. Kalau kata nak ada hadiah tu. Okey, berapa lama durasi untuk telefilm drama? 2 jam. 2 jam. Esok malam ni pukul 9. Pukul 9. Di TV2. Afiq, kalau kita tengok banyak watak yang telah pun dipegang selama ni. Polis pun pernah kan, watak-watak kita kata antagonis protagonis pun pernah. Jadi mungkin selepas ini apa watak-watak yang ingin dicuba oleh Afiq untuk bila kita kata mempelbagaikan bakat lakonan tu? Okey, so far I dah banyak bawa watak-watak yang pelik-pelik juga. So I rasa I dah boleh buat watak apa-apa pun. Watak idaman? Watak idaman ada? Belum capai? Watak idaman semua dah dapat dah. Semua dah dapat dah? Semua dah dapat. Hero dah biasa lah. Hero dah biasa lah. Tapi itulah, kalau ada watak yang saya rasa macam lain sikit, saya ambil lah. Lagi mencabar kan. Okey. Ada cabaran tak untuk ni untuk nak pastikan bahawa untuk cerita ni akan cantik? Cabaran-cabaran dia. Okey. Maksudnya dari sudut rating ke apa? Tak, cabaran daripada kualiti kerja. Kerja produksi. Tidak ada cabaran because yang mengarahnya Nizam, dia kawan lama. Saya kenal dia daripada dulu lagi. Cuma ni first time saya kerja dengan dia. Dan juga producernya lah Abang Haris. Di mana ni abang-abang saya, waktu saya bodoh-bodoh semua dia lah sama-sama saya. Dan ini semua budak-budak baru yang saya dah kenal lah sebelum masuk set. Even team technical pun kawan-kawan juga. Jadi lebih kepada datang untuk lepak. Sambil-sambil kerja, dapat duit. Dia lebih pada saya tidak ada cabaran dari sudut tu kecuali bagaimana saya nak ungkapkan watak Ustaz Taufik tu dengan cara yang lain. Because saya agak hampir redundant dengan watak Ustaz because watak Ustaz memang banyak. Jadi kita nak tunjukkan dari Ustaz jenis apa pula. Ungku lebih menyukai watak-watak yang berbentuk komedi ke ataupun lebih kepada serius? Saya lebih suka serius, tapi masalahnya ialah tidak ramai orang boleh membawa cerita serius. Maksudnya bukan saya sebagai seorang pelakon. Pembikin-pembikin yang lain dari sudut pengarah fotografi, pengarah, penulis skrip, tidak ramai orang boleh boleh membuat cerita berat. Saya dibesarkan under Syahrizad Muhammadin yang memang master lah cerita berat. Kemudian saya rapat dengan Kiraman. Kemudian bila saya pergi dengan orang lain yang tidak fasih untuk menonjolkan perkara-perkara yang elemen-elemen yang memberatkan cerita tu, saya mengalami kesusahan. Sebab tu kalau macam untuk santai-santai ni kita buat komedi je lah. Komedi pun sebenarnya taklah mudah. Betul. Susah sebenarnya. Komedi nak bagi kami gelap bukan senang. Kalau orang kata berlakon tu senang, memang menipu orang tu. Memang tak kerti berlakon. Betul. Itu saya sangat setuju. Dah cuba dah tak dapat lah. Dia dah cuba macam-macam dah. Menyanyi, jadi ustaz. Tak boleh salah. Dia sebenarnya karakter antagonis paling best sebenarnya. Sebab kita boleh play macam-macam, betul tak? Kita bebas lah. Banyak kita kata eksperimen lah. Okey, terima kasih ucapkan kepada Aisyah, Afiq dan juga Ungku kerana bersama dengan kami. Jangan lupa Tika Suara Mendongak yang Suria. Suria sana juga. Suara siapa? Macam mana tu? Siapa macam ada suara dah mendongak. Sebab kita menyanyi kan, keluar suara. Okey, Tika Suria Mendongak. Bukan Tika Suraya Mendongak. Okey, Tika Suria Mendongak esok tayangannya pada pukul 9 hingga 11 malam di TV2. Terima kasih semua, selamat berjaya untuk tahun 2016 juga. InsyaAllah, sama-sama. Okey.